الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ونصلي ونسلم على رسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis merangkap pengerusi Masjid Jami' Lama Gopeng, Cikgu Bani, Cikgu Amdan, serta jawatan kuasa serta seluruh sah kepimpinannya, Tuan Imam, Tuan Bela, Tuan Siap, AJK Masjid Jami', jawatan kuasa serta seluruh sah kepimpinannya, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini dapat sama-sama kita berkumpul di masjid ini. Walaupun saya nak sampai ke sini tuan-tuan, memang jauh beribu batu di tepi jalan, sesat sana sesat sini. Alhamdulillah, orang kata sesat ni tak pegang pada Quran dan Sunnah tuan-tuan, tapi insya-Allah tuan-tuan, kita bertemu untuk sekian kali ataupun untuk kali ini sama-sama untuk kita bermuzakarah dan bertukar-tukar ilmu dan ingat memperingati di antara satu sama lain. Lampu. Saya betulkan resolution dia juga. Okey. Gambar jadi handsome tu, saya tak handsome bukan. Okey ya. Sebentar ya. Macam mana? Okey. Macam DP lagi tu. Sekejap tuan Jadi pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan yang berpuan-puan, kita nak ceritakan tentang Al-Quran. Maklumlah tuan-tuan, saya popular dengan tajuk Al-Quran ni walaupun dah lama tak keluar. Okey, InsyaAllah. Maka saya mulakan mukadimah perjumpaan pada malam ini dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke-30. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Icin lari anak ceramah tuan. Maksudnya dalam surah Al-Furqan, berkatalah Rasul berkata, dia buat komen sikit, dan kata-kata dan komentar Rasulullah ini didaftarkan dan dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Apa katanya? Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Macam mana sesuatu ataupun Quran itu tidak diacuhkan? Dalam bahasa yang mudah, diboikot, dikesampingkan. Maka ulama-ulama tafsir dia cuba bahagikan memboikot Al-Quran ini, mengasingkan diri daripada Al-Quran ini, terbahagi kepada 3 seperti mana yang tertera di hadapan. Pertama, hajrul qiraah, mengasingkan diri daripada Al-Quran dari sudut membaca. Yang kedua, hajrul fahmi, mengasingkan diri daripada Al-Quran dari sudut memahami dan menghayati isi kandungannya.
Dan yang ketiga, hajrul amal, yaitu mengasingkan diri daripada Al-Quran dari sudut mengamalkan isi kandungannya. Inilah lebih kurang secara ringkas yang kita akan bincangkan pada malam ini. Adakah kita memboikot Al-Quran dari sudut tiga aspek ini, ataupun Quran dekat di hati? Yang pertama, tuan-tuan, kalau tak nak Rasulullah sedih dan Allah sedih, dirakamkan dalam surah Al-Furqan ayat 30 ini kerana umatnya mengambil Quran ini sebagai satu yang diboikot. Kita hendaklah pertamanya membaca Al-Quran, ya? Bukankah Nabi SAW menyebutkan kelebihan orang yang membaca Quran banyak dalam hadis-hadisnya? Seperti mana yang Nabi sebut, la aqulu alif lam mim harf, bal alif harf wa lam harf wa mim harf wa kullu hasanatin bi 10 amsalha. Tuan-tuan faham maksudnya? Tak faham? Tak faham? Aku tak faham. 10 tahun dulu. Sekarang alhamdulillah, Nabi menyebut, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Dan setiap satu huruf tu digandakan 10 ganjaran pahala. Tuan-tuan, kita ni nak kata kuat qiyamul lail dok juga. Nak kata kuat sedekah, boleh tahan terkut hidup masanya. Nak kata apa ya, rajin sangat istiqomah ke masjid, Allah lepas raya hilang semua batang hidup. Nak kata banyak buat amal jariah, sikit-sikit je lah tuan-tuan. Bagaimanalah kita umat terdahulu yang pendek-pendek umur, iaitu umat Nabi Muhammad ni, umat terdahulu pula, terkemudian ni, standard umurnya 60 hingga 70 tahun. Seperti mana sabda Nabi, a'mar ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku di antara 60 hingga 70. Lebih tu subsidi je. Bagaimana kita yang umur pendek ni dan banyak pula ujiannya, nak menghadapi umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya dan hebat pula amalannya, seperti umat Nabi Nuh. Tuan-tuan, Nabi Nuh dakwah saja 950 tahun. Itu belum zaman mudanya, zaman remaja, zaman rempit, zaman tua, tuan-tuan. Saya ingat standard umat Nabi Nuh ribuan tahun umur dia. Dah lah panjang umur, amalan pula hebat-hebat belaka. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang sekarang ni, yang pendek-pendek umur dan banyak pula cobaannya. Maklumlah, Astro ada, Kilauan Emas ada, Giant Supermarket ada, Tesco ada, kan? The Mall ada. Nak mengatasi umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya dan hebat pula amalannya. Bagaimana tuan-tuan? Dah mula ada orang yang berkata Allah tidak adil. Mana pula Allah tidak adil, tuan-tuan? Walaupun umat terdahulu panjang umur, tetapi diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad lipatan gandaan amalan. Contoh tuan-tuan, sembahyang isyak berjamaah seperti mana mendirikan solat setengah malam, mana menunaikan solat subuh secara berjamaah kat masjid surau, umpama mendirikan seluruh malam dengan ibadat. Pahala satu boleh digandakan hingga 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah boleh lipat gandakan pula di bulan Ramadan yang lalu. Pahala sunat jadi wajib, pahala wajib digandakan sehingga 70 kali ganda. Dibagi pula satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, jadikan tahun 83 tahun 4 bulan penuh dengan ibadah yang namanya Lailatul Qadar. Dan di antara itu juga yang paling senang untuk menambah koleksi amalan pahala kita, tuan-tuan, baca Quran. Yalah, sebab saya katakan tadi nak sedekah, tak lah juga tuan-tuan. Qiyamul lail bengkak-bengkak tadi sesekala je. Habis Ramadan, habislah Qiyamul lail. Maka caranya bangun ataupun baca Quran. Sebab satu huruf ganda 10, tuan-tuan. Umat terdahulu tak ada main ganda-ganda. Maka tuan-tuan, bangun tengah malam, tuan-tuan, lepas ni jangan persiakan terkejut tengah malam kita dengan tak ada buat apa-apa. Nak Qiyamul lail mungkin payah, tuan-tuan, ya tak? Dah masuk bila air, malaikat suspend dah, ini mesti ambil wuduk tahajud 2 rakaat. Rupanya kencing 2 rakaat tu. Cancel malaikat nak cantik, tuan-tuan. Daripada tak buat apa, lebih baik baca Quran, tuan-tuan. Kira paling malas pun, tuan-tuan, ambil dah satu surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syari'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Tidur balik, tuan. Itu kita dah malas lah, tuan-tuan. Yalah, malas pun bismillah tak kurang 19 huruf kali 10.
Inna a'tayna, hamzah, nun, alif, hamzah, ain, ta, ya, nun, kaf, semua ganda 10. Tengah malam pula, mana tahu ikhlas terlebih tuan-tuan, ganda lagi. Allah, mudah-mudahan dapat pahala tuan-tuan. Maka tuan-tuan tak dapat inna a'tayna baca lagi diskaun. Yang penting nak dapat pahala baca Quran tu. Tak dapat satu surah pendek, bacalah 5 huruf dalam Quran. Ada tuan-tuan? Ada surah Maryam. Kaf ya ain sad. Sadaqallahu azim. Sambung tidur. Orang kampung saya kat KL dia kata, itu kira dah malas gila tuan-tuan. Gila pun tak malas macam tu. Tak boleh 5 huruf, diskaun, buang satu jadi 4 huruf. Ada tuan-tuan? Ada. Alif lam mim ra. Tapi tuan-tuan jangan silap baca. Ada orang dia suka mengeja pula, maklumlah, datang mengaji kat masjid tak rajin. So sekali tadarus buka, confident aja baca alif lam mim ra, dia bunyikan al-mari. La ilaha illallah. Buat malu company tu. Ya? Tak boleh alif lam mim ra, buang ra jadi alif lam mim. Tak boleh alif lam mim jadilah 2 huruf. Itu dah kira malas lagi gila tuan-tuan. Yasin. Tak boleh Yasin. Ya hari ni sin sambung esok. Bid'ah lah pula namanya tuan-tuan kan. Ada tak satu huruf dalam Quran? Ada surah Al-Qalam, Nun, sadaqallahu azim. Sad, sadaqallahu azim. Kelebihannya. Bahkan Nabi SAW menyebut dan menguatkan dalam hadis yang lain, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dalam pembacaan Quran akan sebaris dengan para malaikat pada hari kiamat. Tuan-tuan bayangkan, malaikat ni la ya'sunallah, tidak pernah memaksiati Allah. Kita tiba-tiba kita sebaris dengan dia pada hari kiamat. Hari kiamat ini dah dahsyat dah tuan-tuan. Tiba-tiba kita sebaris. Tengok kanan malaikat Jibril, Allah. Tengok kiri Mikail. Kita duduk tengah-tengah. Tengok sana lagi malaikat Maut. Sebaris dengan kita tuan-tuan. Itulah umpama orang yang mahir dalam pembacaan Quran. Tetapi tuan-tuan ada orang kata, alah ustaz, itu orang yang pandai berdengung untuk imam bolehlah, kori-kori perak bolehlah. Saya ni akhirnya tak kerti baca Quran, baca tegak-tegak apa tak boleh sebaris pada malaikat. Oi marah dia tuan-tuan. Hadis tadi tak habis lagi. Nabi sambung lagi hadis tersebut, wallazi yatata'tab bi qira'atil Quran wa huwa 'alaihi syak wa lahu ajran. Tuan-tuan faham maksud dia? Tak faham? Saya faham. Maksud dia bagi siapa yang tergagap-gagap baca Quran. Kan? Style tadarus dia tuan-tuan bila time dia Allah. Tertinggal spek pula. Ataupun tak tertinggal spek pun dia pun baca. Tabat ya tabat dah tak mandi ke. Bagi dia 2 pahala. Pertama, pahala baca Quran tidak syak lagi, iaitu setiap satu balas berapa tadi? 10. Itu tidak syak dapat. Yang kedua adalah pahala dia mujahadah membaca Al-Quran. Walaupun dia susah nak baca, tapi dia nak juga baca, nak juga belajar. Walaupun gigi dah tinggal tiang gol. Walaupun tak kerti baca, gigi dah tiang gol. Jenis makan petai, wing kanan tolak wing kiri, wing kiri tolak wing kanan, balik bagi striker, gol. Tak ada gigit-gigit punya petai tuan-tuan yang main. Tetapi walaupun tak pernah, tak kerti baca, dia nak juga belajar. Saya pernah jumpa tuan-tuan, ada seorang orang KL ni, ada juga yang dia jahil tuan-tuan, tapi dia nak jumpa, nak mengaji tu kira bagus tuan-tuan. Ustaz, dia pergi pejabat kan, saya nak belajar mengaji. Ingatkan nampak rambut dah berubah pakai kopiah kemas, okey lah ya. Ingatkan nak orang kata melancarkan bacaan dia ke, waktu hal ke bawah secara tanpa tengok bertajwid ke. Lepas tu kata, Ustaz boleh ajarkan saya? InsyaAllah lah, sekadar mana yang boleh. Tapi sebenarnya Ustaz, saya segan nak bagi tahu. Apa yang segannya Allah, datang ni pun bagus dah kiranya. Ustaz, saya nak cakap pun berat dah Ustaz. Lepas tu dia tengok kiri kanan, pintu bilik terbuka pula. Ustaz boleh tutup pintu Ustaz? Saya pun tutup. Dia nak cakap, ambil setengah minit juga tuan-tuan, 30 saat. Saya nak cakap ke tak nak cakap, dia dah keluar peluh dingin tuan-tuan. Lepas tu dia minta pula, Ustaz